Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya. Pagi ini dapat kita bersama-sama dalam perkongsian ilmu dalam program Bicara Karya siri ketiga Dewan Bahasa dan Pustaka. Pada pagi ini saya akan berkongsi serba sedikit berkaitan dengan buku yang baru sahaja diterbitkan, iaitu buku Cerita Lipo Lara Awang Sulung Si Jambu Lebat. Okay, saya minta kawan-kawan, rakan maya saya minta live untuk tekan tanda suka dan kongsi ya, supaya rakan-rakan di luar sana boleh sama menonton perkongsian ilmu saya pada pagi ini. Okey, untuk makluman semua rakan-rakan, saya amat gembira sekali kerana buku yang dihasilkan, kalau kira dari segi latar belakangnya, bermula pada tahun 2016 semasa saya masih lagi menjadi pelatih industri di Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan Alhamdulillah, setelah saya berkhidmat di Dewan Bahasa dan Pustaka, saya meneruskan kajian ini bersama sifu saya, itu penulis bersama buku ini, iaitu Encik Muhammad Syahidan. Sekarang dah jadi mantan staff DBP, dan penulis bersama buku ini juga adalah rakan saya sendiri, rakan semasa dalam latihan industri di DBP, iaitu Wan Subi Ain Wan Arifin. Saya mengucapkan tahniahlah kepada sahabat penulis saya, Cik Mat Syahidan, sifu saya. Terima kasih kerana tanpa dia, orang kata buku ni taklah sesempurna. Jadi dialah sifu saya, sifu yang pertama saya belajar macam mana nak menulis kajian cerita Lipo Lara ini. Okey, untuk itu, untuk permulaan sekali, saya akan kongsikan apa sebenarnya cerita Lipo Lara Awang Sulung Si Jambu Lebat. Mungkin ramai yang tertanya-tanya, judul ni berkisar pasal apa, kenapa judul dia, cara orang tengok judul ni agak unik dan berbeza. Kenapa Awang Sulung Si Jambu Lebat? Bila saya berkongsi benda ni dengan rakan-rakan, ramai bertanya, kenapa judul ni, apa kisah di sebalik Awang Sulung Si Jambu Lebat. Dia nampak menarik sebab dia mengisahkan kelahiran anak raja yang mempunyai kuasa sakti. Dia lebih berfokus kepada anak raja untuk dilahirkan dengan kuasa sakti, dan berusaha untuk mencari siapa pembunuh ayahandanya. Okey, jadi kalau dilihat secara tuntasnya, cerita Lipo Lara ni, Awang Sulung Si Jambu Lebat ni merupakan salah satu siri kajian sastra lisan berbentuk prosa yang termasuk dalam golongan sastra rakyat dalam genre cerita Lipo Lara. Okey, untuk makluman semua rakan-rakan alam maya saya, cerita ini merupakan hasil rakaman daripada Lipo Lara di Kuala Jengal, Hulu Terengganu. Okey, disebabkan itulah saya menyatakan buku ini sangat unik kerana secara keseluruhannya cerita yang disampaikan sepenuhnya dalam logat negeri Terengganu. Jadi salah satu kesukaran untuk saya juga untuk memahami logat negeri Terengganu ni, kerana dia banyak menggunakan akhiran NG. Jadi tapi benda ni orang kata, Encik Muhammad Syahidan, selagi kita tak mendalami cerita tu, selagi kita tak membaca banyak kali,
Maksudnya dah lebih banyak kali, lebih 10 kali saya baca cerita ni. Sebenarnya kisah ni berkisah apa, sebab dia menggunakan logat Terengganu, jadi saya tak faham. Tapi Alhamdulillah berkat pertolongan daripada kawan-kawan yang sedikit tahu pasal logat Terengganu, dan Alhamdulillah saya boleh memahami cerita yang disampaikan dalam Awan Sulung Si Jambul Lebat ni. Buku ni diusahakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian penyelidikan sastra. Penelitian buku ni dimulai dengan kita berceritalah pasal sinopsis cerita ni, apa benda unsur-unsur yang mengembangkan struktur ceritanya, hubungan antara cerita ni dengan sosio budaya. Tapi kita fokuskan apa yang berlaku dalam cerita ni sebenarnya dia meliputi sosio budaya masyarakat tu. Kita akan lihat bila kita, cerita ni merupakan cerita lipo lara. Dia berkisah kepada orang-orang zaman dahulu yang kata waktu senggangnya tidak apa buat apa-apa. Jadi adalah pelipu lara yang bercerita tentang kisah-kisah di sebalik kata daerah, negeri, dan dia juga sebagai kata telah disampaikan daripada generasi ke generasi. Dan alhamdulillah hasil daripada buku ni, rakaman yang dibuat ni adalah daripada pelipu lara Wan Abdul Rahman bin Wan Muhammad di Kuala Jengan. Maksudnya kita dapat pelipu lara Wan Abdul Rahman ni, dialah yang menyampaikan cerita ni, dan hasil rakaman ni telah dibuat oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan kita ambil cerita ni, kita analisis dan bukukan untuk kata rakaman untuk masyarakat akan datang, supaya benda ni tidak hilang, tidak bertelan zaman. Maksudnya cerita yang lama-lama, cerita belara ni kadang-kadang orang sekarang pun dah tak tahu, cerita Lipo Lara zaman-zaman dulu. Kalau orang sekarang baca buku ni, saya rasa kalau tengok tajuk ni agak-agak ramai ke yang nak membeli buku ni. Tapi saya yakin buku ni, tajuk dia pun dah istimewa. Mungkin orang akan tertanya-tanya apa kisah di sebalik tajuk ni. Dan saya yakin insyaAllah ramai yang akan membeli buku ni dan dapatkan buku ni. Okey, seterusnya saya nak kongsikan likunan cerita Lipo Lara ni, Awan Sulung Si Jambul Lebat ni. Dia berkisah kepada dua orang watak utama, Awan Sulung Si Jambul Lebat dan Awan Bongsu Si Gegak Alam. Okay, kalau diikutkan secara keseluruhannya, perjalanan cerita ini mengisarkan watak Awan Bongsu Si Gegak Alam. Tapi kenapa di buku ini kita memfokuskan tajuknya Awan Sulung Si Jambul Lebat? Kerana Awan Sulung Si Jambul Lebat inilah orang kata yang menjadi wira yang menumpaskan jin peliharaan Raja Sau Nyanya, yang mana yang telah membunuh, yang menyebabkan kemangkatan ayahanda Raja Awan Sulung Si Jambul Lebat dan Awan Bongsu Si Gegak Alang. Kalau kita tengok lingkungan cerita ni, dia lebih berkisah kepada sosio budaya masyarakat setempat, yang mana memainkan peranan penting dalam pergerakan cerita tu. Dia bercerita dari satu tempat ke satu tempat dan dia bergerak. Maksudnya dia hendak mencari siapa pembunuh ayahnya. Tetapi dalam masa yang sama, yang uniknya cerita Lipo Lara ni, dia membentuk tata masyarakat yang bersifat normatif, yang mempunyai aturan yang sendiri. Sebelum berjumpa dengan orang panggil siapa yang membunuh ayahandanya, terlebih dahulu akan ada unsur pengembaraan. Macam mana dia mengembara. Dalam pengembaraan tu pula kita akan dapat lihat bagaimana watak utama ini dia akan berjumpa dengan gadis pilihannya. Tapi dengan jumpanya gadis pilihan tu, kita lihat juga bagaimana ia bermula. Akan ada dia punya plot dia, ada pertolongan. Dia akan menolong raja di negeri lain. Maksudnya lebih kepada membantu. Sebelum dia mendapatkan siapa pembunuh ayahandanya, dia akan menolong orang lain dan mengguna sepenuhnya
kuasa sakti. Ni yang menarik. Cerita Awan Sulung Si Jambu Lebat ni, dia mempunyai kuasa sakti. Kalau kita tengok cerita-cerita lain, perjalanan plot ceritanya akan berkisah bagaimana dia bergerak lepas tu berjumpa dengan ni. Tapi cerita Awan Sulung Si Jambu Lebat ni, apa yang menariknya, dia mempunyai kuasa sakti. Dia setiap hentian untuk mencari ayahanda, untuk mencari siapa yang membunuh ayahandanya, dia akan menggunakan kuasa sakti untuk membantu orang lain. Jadi disebabkan asbab dia membantu orang lain dalam masalah, tidak kisahlah, tidak kira dari segi masalah itu dengan makhluk bukan manusia, maksudnya jin yang akan menentang orang lain yang dalam masalah, dan dia akan menggunakan kuasa sakti. Akan timbullah kuasa sakti dan akan timbullah haiwan-haiwan. Sebagai contohnya emak helang putih. Emak helang putih ni merupakan seekor burung yang boleh menerbangkan manusia. Kalau tengok ni memang menarik sekali pada saya. Pada awalnya saya baca sangat menarik sebab dia menggunakan unsur binatang. Ada menggunakan binatang juga. Lepas tu ada jin. Ada jin kepala hitam. Bila saya bertanya kepada Encik Mak Syahidan, jin wujud dia jin kepala hitam dalam cerita ni. Maksudnya orang zaman dahulu ni bercerita, dia nak menarik perhatian orang ramai, orang-orang kampung, duduk di kala waktu senggangnya bercerita. Jadi benda-benda macam bila dia menambah unsur-unsur sebegini, dia akan jadi menarik minat orang untuk mendengar. Dan bila benda ni dah lama, kita bila DBP membuat rakaman, dan alhamdulillah kita mencuba benda-benda macam ni. Dan kata eloklah kita terbitkan benda macam ni untuk yang zaman sekarang lah, orang akan dapat tahu apa kisah zaman-zaman dahulu. Kalau benda-benda macam ni kita tak bukukan dan kita tak dokumentasikan, saya rasa orang zaman sekarang takkan tahu kisah-kisah orang zaman dahulu, apa yang mereka buat zaman-zaman dahulu. Pada saya buku ini sangat menarik. Dan kalau kita lihat buku ini, dia lebih berfokus kepada kuasa sakti yang dimiliki oleh Awan Sulung Si Jambu Lebat dan Awan Bongsu Si Gegar Alang. Dia menggunakan kuasa sakti untuk berhubung dengan orang-orang yang, dan untuk menentang untuk menentang orang yang cuba menghalangnya. Okey, kalau kita lihat dia cerita Awan Sulung Si Jambu Lebat ni juga dia berubah-ubah mengikut olahan pencerita. Kadang-kala kita tengok pencerita ni, pelipurara ni, dia punya kata cara menyampaikan cerita ni berbeza. Dan mungkin pelipurara yang ni pula dia akan menyampaikan menyampaikan cerita ni pula dalam keadaan yang berbeza. Jadi dalam buku ni saya dengan Cik Muhammad Syahidan Wan Subi Ain telah meneliti beberapa. Jadi kita hanya mengangkat sudut cerita, dan kita tengok sedikit berkaitan dengan sosial budaya masyarakat tu. Kita tengok bagaimana masyarakat tu hidup dalam golongan tu tersendiri, maksudnya hubungan Awan Sulung Si Jambu Lebat ni dengan sosio budaya masyarakat di sini. Okay, kalau kita tengok peristiwa besar dalam kisah dalam cerita ni pun dia hanya berfokus kepada kelahiran, pengembaraan dan penyelesaian. Timbulnya kelahiran, lepas tu akan ada pengembaraan untuk mencari, dan untuk menjumpai dalam pengembaraan tu kita akan lihat banyak situasi dan banyak berlakunya pelbagai jenis pertemuan lah. Okay, dari situ kita akan tengok dia punya climax cerita dekat situ. Lepas tu kita akan ada penyelesaian. Okey, penyelesaian ni kalau siapa yang nak tahu pengakhiran cerita Awan Sulung Si Jambu Lebat ni, saya sarankan semua rakan-rakan media saya untuk mendapatkan buku ini.
Kerana saya yakin anda akan teruja bila membaca buku ini. Walaupun dia dari logat Terengganu, dan insyaAllah saya rasa anda semua akan faham cerita ni kerana dia memang sangat menarik. Okay, lepas tu saya ingin berkongsilah sedikit pengalaman berkaitan dengan hasil penulisan ini. Penulisan ni kalau kita tengok daripada awalnya, orang kata untuk menulis ni bukan satu benda yang mudah, ya. Dan alhamdulillah saya mendapat sifu yang kata yang terbaik, yang kata sudah lama dalam bidang tradisi lisan. Dan dengan penghasilan buku ini sedikit sebanyak kata memberi nilai tepuk tambah kepada saya sendiri sebagai staf di bahagian pendidikan sastra untuk mendalami dan menggali lebih banyak lagi cerita-cerita rakyat yang kata hasil rakaman daripada staf-staf terdahulu. Dan mungkin mereka dan ada kalangan mereka pun dah jadi mantan staf di BP. Dan sebenarnya buku-buku sebeginilah yang perlu kita cungkil dan kita bukukan kembali, dokumentasikan kembali untuk anak-anak muda zaman sekarang. Okay? Saya harap semua penonton, rakan-rakan maya saya boleh dapatkan buku ini. Okay, kalau tengok kat sini, buku ni berharga RM25 ya. Okay. Dan buku ini ketebalan dia 69 halaman dan saya rasa tidak begitu berat untuk kita mendalami buku ini. Dan saya rasa buku ni kalau budak-budak pelajar-pelajar sekolah, pelajar-pelajar sekolah pun boleh ni. Boleh membaca ni. Okey, saya akan kongsikan sedikit ya untuk semua rakan-rakan media, rakan-rakan alam maya saya. Saya akan kongsikan sedikit perkataan yang mungkin anda rasa okey, sekejap ya. Okey, saya akan kongsikan kebanyakan dalam cerita ni dia akan menggunakan perkataan ngemu. Menggunakan perkataan ngemu, ngorang, ngabang. Sebab itu NG merupakan perkataan orang kata dari segi gaya bahasa lah, orang Terengganu memang menggunakan NG. Walaupun saya orang Kelantan, tapi saya juga tidak faham sangat. Tapi kita cuba belajar dan alhamdulillah dalam lama saya pun dah boleh cakap Terengganu dah. Okey, jadi dekat sini kita lihat dia menggunakan perkataan ngemu, ngepung, ngerek, ngiduk. Jadi dia memang secara keseluruhannya orang kata menggunakan perkataan, menggunakan gaya bahasa NG. Masukkan dia punya dia masukkan NG di dalam percakapan. Orang kata dialek dia tu. Okay, selepas itu kita tengok juga dia walaupun dia dari bahasa dia dalam Hulu Terengganu, dia juga ada perkataan yang kata boleh disamakan dengan negeri Kelantan sebab dia berdekatan kan. Okey, sebagai contohnya bersorang sebenarnya dia bersorang, bersarang, bersorang, bertohuk. Kalau Kelantan tohuk. Okey, tapi kalau sini bertohuk, bergocoh. Kalau semua cakap bergocoh tu apa? Okey, kalau kita bergocoh, kalau Kelantan, kalau saya bergocoh tu gaduh lah. Kalau kita kat Kelantan panggil gocoh. Tapi kat sini bergocoh, maksudnya sedang berlawan, sedang bergaduh. Okey, jadi sangat menarik kan? Jadi kalau saya rasa kalau semua yang tengok ni mesti dia rasa macam oh menarik ni. Okay, dalam masa yang sama kita boleh belajar perkataan dialek negeri Kelantan. Dan sekaligus maksudnya dialek negeri Kelantan tu bonus lah untuk kita. Walaupun ni dari dialek negeri Terengganu. Okay. Lepas tu ada perkataan yang celik kang.
Kan kalau menggunakan perkataan ng kan, celik kang. Tapi saya tak adalah bunyi kang tu macam Terengganu, orang kata pure Terengganu, tapi dia menggunakan perkataan celik kang. Okey, maksudnya buka lah, buka. Okey, jadi secara orang kata secara keseluruhan lah, kita di BP ni memang daripada 1991 lagi, seingat saya, dalam tempoh ni sehingga akhir 1971, dalam tempoh 10 tahun tu, di BP ni telah mengumpulkan sebanyak 241 buah cerita dalam genre Lipolara. Sangat banyak kan? Genre ini yang paling istimewa dan unik. Dan okay, kita tengok yang ada antara judul tu, Cerita Selampit, Raja Donan, Selindung Bulan Kedah Tua, Awan Belanga, Maling Sakti dan Raja Gagak. Okay, lepas tu kalau kita lihat dari pada dekad 1990-an, beberapa cerita Lipolara ada diterbitkan, iaitu cerita Raja Sore, Dayana Jenah dan Puteri Kak Enon. Dan saya rasa cerita-cerita ini kata semusim dengan penulis bersama, itu si Fujit Mat Syahidan. Dia lebih orang kata lebih mengetahui lah akan keberadaan rakaman itu, sebab dia sendiri pernah turun lapangan, dan saya pun tidak sempat untuk orang kata menimba lebih ilmu kajian lapangan bersama beliau. Tapi alhamdulillah, ilmu penulisan berkaitan cerita sastra lisan, sastra ayat, apa semua tu dia dah turunkan sedikit, walaupun orang kata belum boleh potong pulut kuning lah kan. Kalau kita dah habis mengaji, dah tamat khatam Quran, boleh potong pulut kuning. Tapi kita akan teruskan belajar dan terus lagi belajar bersama senior-senior kata pegawai-pegawai di Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, jadi baiklah, saya harap semua yang menonton bicara karya pada kali ini, saya dah kongsikan sedikit kisah Awan Sulung Si Jambu Lebat. Dan pada semua yang ingin membeli buku ini, boleh dapatkan di DPP Niaga. Nanti boleh tengok di dalam web. Kalau dia dah keluar untuk beli, nanti semua dah boleh beli. Okay, dengan harga RM25 sahaja ya. Okay, eloklah sepanjang PKPB ni duduk rumah, bolehlah menelaah buku ni dan memahami cerita Lipolara, cerita kita, cerita zaman dulu kita, yang nenek moyang kita duduk bercerita, duduk. Ni adalah bahan hiburan, benda hiburan nenek moyang kita pada zaman dahulu. Yelah, mungkin pada zaman dahulu dia bercerita ni, buku ni akan ada alunan irama, dia akan bercerita mengikut irama untuk menarik perhatian orang. Okey, baiklah, jadi saya harap semua rakan-rakan di luar sana untuk memberi sokongan kepada buku ini, buku terbitan DBP. Baru saja terbit pada tahun ini 2020, dan insya-Allah saya harap perkongsian ini memberi manfaat kepada semua, dan diharapkan kita semua sama-samalah menyokong buku terbitan DBP kerana ia memberi banyak manfaat lah kepada semua, dan sama-samalah kita mendalami cerita-cerita Lipolara ni kerana ia sangat menarik, sangat bagi saya memang sangat menarik kerana ceritanya cukup unik sekali. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton pada pagi ini, dan diharapkan perkongsian ini akan memberi manfaat kepada semua. Dan saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada sifu saya, Encik Muhammad Syahidan, penulis bersama, dan Wan Sufi Ain, Wan Arifin. Terima kasih dan tahniah kerana terhasilnya buku cerita Lipolara Awan Sulung Si Jambu Lebat. Okay, sekian, terima kasih.